Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya menjadi pilihan kami di ruang bicara hari ini. Dan sudah pastilah kita akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Topik yang menjadi pilihan kita ialah sinergi dalam membantu mangsa banjir. Dan macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup relevan sebenarnya kerana kita tahu dua negeri yang sedang mengalami ataupun dilanda banjir yang agak serius, iaitu di Kelantan dan juga di Terengganu. Tetapi mungkin selepas ini ada juga negeri-negeri lain juga yang mungkin akan mengalami masalah banjir ini sekiranya sekiranya keadaan cuaca masih lagi menjadi sesuatu yang mendebarkan kita sebenarnya. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang berada bersama saya. Di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia, Engineer Muhammad Hanafi Ramli yang merupakan timbalan Setiausaha Kehormat Mercy Malaysia. Jadi Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Ini pertama kali Tuan ya bersama kami? Yes, first time. Terima kasih. Semuanya teratur sebenarnya, tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, kita juga ada seorang lagi tetamu yang sebenarnya akan mendapat perhatian kita kerana banyak perkara yang akan kita minta pandangan dan juga pendapat daripada tetamu ini. Jadi selamat datang kepada yang berbahagia Lieutenant Colonel Perkhidmatan Awam Amir Sarifuddin Zaiman, yang merupakan penolong pengarah bahagian pengurusan bencana dan operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM, dan beliau juga merupakan ketua cawangan khidmat kemanusiaan. Jadi Tuan Amir, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kalau anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, jadi seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Mungkin paling sesuai lah kita mulakan dulu bersama dengan Lieutenant Colonel Amir Sarifuddin Zaiman, kerana mereka lah yang terlibat sebenarnya secara langsung dengan masalah ataupun isu banjir ini, terutamanya di Kelantan dan juga di Terengganu. Situasi terkini sebenarnya Tuan, apa yang sedang berlaku ketika ini? Setakat jam 8 tadi, kita dapat maklumat terkini adalah jumlah masih lagi kekal, langsung lebih kurang dalam 68,000, dan Terengganu masih lagi kekal dengan jumlahnya, dan Kelantan sedang naik lah. Dan kita doakan jumlah ini menurun bagi memudahkan dari segi koordinasi pengoperasian semua petugas-petugas pasukan-pasukan penyelamat kita di lapangan, dan juga supaya dapat menurunkan sedikitlah kerisauan rakyat Malaysia. Dari segi jumlah numbers ni agak tinggi. Pada kali ini 68,000, sangat tinggi. Apakah banjir yang berlaku kali ini ada yang berpendapat bahawa ianya di luar jangkaan sebenarnya? Jadi apakah APM juga melihat bahawa ini satu isu yang mungkin memerlukan satu koordinasi yang lebih kuat, lebih jitu sebenarnya? Baik, sebenarnya kerajaan, terutamanya pasukan pertahanan awam, kita ada data, kita ada kajian data. Memang kita merisaukan perkara yang berlaku semasa MTL banjir ini saban tahun. Kita risaukan Pantai Timur terutamanya. Betul. Tetapi bila kita risaukan Pantai Timur pada tahun 2014-2015, 2017 teruk di Pulau Pinang. So kita dah ready untuk Pantai Timur, berlaku di Pulau Pinang. So kita prepare untuk utara. So Pantai Timur, utara kita ready. Bila kita dah ready dua-dua, berlaku pula di Selangor. Menjawab pada soalan itu, memang tidak boleh dijangka bencana yang berlaku semasa MTL. Dan kali ini tak sangka dia patah balik ke Pantai Timur, dan kini bermula di Terengganu. Agak teruk dengan diikuti daripada Kelantan. Dan memang ada expectation. Memang sangat tak boleh jangka kejadian bencana yang berlaku semasa bencana MTL lah. Terutamanya bencana yang baru kejadian tanah runtuh buatan kali. Betul. Sukar diramal. Sangat sukar diramal. Ini mungkin disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu agaknya lah, Tuan. Map Malaysia memang saban tahun, setiap tahun keluarkan ramalan kajian cuaca. Dia kalau nak ikutkan ramalan kajian cuaca kita agak
hampir tepat. Dan memang kita dah masuk dalam luruhan hujan lebat, dalam musim timur laut, dan memang kita dah jangkakan memang berlaku kejadian banjir di Malaysia. Cuma kita nak tengok sama ada tinggi ataupun rendah. Tapi kalau di Pantai Timur, kita boleh katakan bahawa pasukan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga daerah dipengerusikan oleh Datuk SUK, dipengerusikan oleh pegawai daerah dengan semua ahli-ahlinya. Di Pantai Timur, kita boleh katakan mereka sentiasa bersedia setiap tahun lah. Dia mesyuarat 3 kali setahun, persediaan, mapping, dia punya buat dari segi directory dan sebagainya. Tapi yalah, yang kita risaukan Pantai Timur, dan risau tu lebih rendah kalau ianya berlaku di bandar, contoh di Selangor, di wilayah, sebab ini lebih kritikal untuk diuruskan. So setakat hari ini kita melihat bahawa kejadian bencana yang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu masih lagi di tahap kerisauan, tapi masih boleh diuruskan di peringkat negeri dan juga di peringkat negeri Terengganu dan juga Kelantan. Masih boleh diuruskan. Ya, nanti saya juga nak dapat pandangan daripada Tuan Amir Sarifuddin lah tentang langkah-langkah yang telah pun diambil oleh Kitbat ataupun Angkatan Pertahanan Awam Malaysia sendirilah dalam usaha untuk membantu bangsa-bangsa banjir ini. Tapi saya juga nak dapat pandangan daripada Engineer Muhammad Hanafi Ramli. Mungkin Mercy juga sebenarnya melihat apa yang berlaku di Pantai Timur, terutamanya di Kelantan dan juga di Terengganu, sebagai sesuatu yang cukup serius sebenarnya. Dan saya percaya bahawa Mercy Malaysia juga sudah pun mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebenarnya dalam usaha untuk membantu bangsa-bangsa banjir di kedua negeri ini setakat ini. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tuan. Baik, terima kasih Tuan Syakawi. Sebenarnya banjir ni ataupun monsun timur laut ni bagi kami di Mercy kira dah jadi macam annual affair lah. Betul. I mean it's almost every year kan, setiap tahun. Dan dari segi persediaan, kesiapsiagaan, preparedness, alhamdulillah dua-dua negeri termasuklah Pahang, we are kami InsyaAllah agak bersedialah dengan chapter yang kami ada di setiap negeri, dan juga dengan sukarelawan yang selama ini bersama kami lah. Sebab banjir 2014 sebenarnya banyak membantu kami lah, quote unquote lah membantu tu. Jadi daripada pengalaman kita, banyak benda yang boleh diperbaiki dan diguna pakai dengan keadaan climate change, global warming dan perkara-perkara macam tadi Tuan Amir bagi tahu kan, kita tak sangka. I think this year in term of pemindahan displaced punya people, I think antara yang ramai 65,000 68,000 and the figure has increased tremendously. Malam tadi the last figure I think lebih kurang 40,000 kan. Hari ni dah jadi 60,000. So very very critical lah. Hari ini timbul juga rungutan Tuan ya. Ini berkaitan mereka yang berada di pusat pemindahan sementara ketika berlakunya banjir, dan ketika banjir itu betul-betul berada pada tahap yang cukup serius, terputus hubungan jalan dan sebagainya, dan akibatnya ramai juga yang kehilangan ataupun sumber untuk mendapat bantuan makanan itu tidak sampai ke tempat-tempat pusat pemindahan itu. Betul. Yang terkini yang tadi kami dapat, sebab kami memang dah bergerakkan. We have mobilized our team ke Pantai Timur, ke Terengganu dan Kelantan, dan kita pun dah bagi supply, and then kita punya logistik punya team, pasukan logistik kami di kedua-dua negeri dalam keadaan responding to the keperluan tu lah. Jadi alhamdulillah. Cumanya dari segi pusat pemindahan, pusat PPS ni memang kita faham lah, bila ramai dan saya rasa dari segi nak handle it's not that easy lah kan, dengan keadaan air. Betul. Dan ada yang setengah-setengah tempat pemindahan PPS terpaksa dipindahkan. Kerana dia nak air juga. Ya, air naik terlalu cepat. Jadi dari segi makanan tu kita pun faham, sebab experience kita dekat tempat Kelantan dulu 2014 dan juga
Kemaman 2013 memang macam itulah. So kalau nak kata dari segi agensi kerajaan sendiri pun Jabatan Kebajikan Masyarakat memang tak cukup tangan lah. So that's why one of the reason yang kita nak ni supaya community ni sendiri dia orang ni aware of dia punya apa tindakan yang dia perlu. Contohnya sebelum dia orang berpindah daripada rumah, apa keperluan yang dia boleh bawa. Unless kalau memang dah very emergency dah tak ada apa nak bawa diri je. Jadi itu yang kita nak. At least community ni kita dididikkan, kita ajar apa yang dia orang perlu kalau sekiranya berlaku emergency macam tu. Jadi tak adalah kata sampai di tempat pemindahan langsung tak ada. Sebab it takes time kan kalau nak masak ke apa semua tu. So itu sebab salah satu daripada yang kita buat ialah kalau dah keadaan macam ini, kita sediakan makanan, meal ready to eat. Jadi selain daripada orang kat situ, sukarelawan pun sama-sama boleh kan. Jadi tak perlu kalau dulu nak kena masak kan. Betul, insyaAllah. Okey, kita juga macam saya sebut tadi lah, kita juga nak dapat maklumat daripada APM sendirilah tuan, tentang penglibatan APM dalam operasi disebabkan oleh banjir, terutamanya di Kelantan dan juga di Pahang ketika ini. Berapakah kitangan yang terlibat dan apa lagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh APM dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini, tuan? Untuk makluman semua, APM saja, di mana kita ada pasukan pegawai kita adalah dalam 1,000 orang satu Malaysia. Tetapi kekuatan kita yang sebenarnya adalah sukarelawan kita. Untuk yang paling aktif yang boleh digerakkan pada serta-merta adalah seramai 4,397. Dan yang dalam sokongan yang boleh digerakkan ada banyak seramai 10,000. Dan ianya boleh meningkat daripada semasa ke semasa. Itu dah jumlah kekuatan tanah awam yang kita ada lah. Dan kita dah tengok pelbagai kaedah pengurusan bencana yang sedang kita ikut dalam dunia ini. Kita ada Hugo Framework diikuti oleh Sendai Framework, di mana dalam persediaan APM ni kita tengok ia lebih kepada akhirnya bila berlaku besar mes begini, community base, persediaan community itu adalah utama dalam menghadapi bencana. Kalau tadi ada makanan meal ready to eat, so kita juga ada mewawarkan kepada orang awam yang kawasannya berisiko bencana, yang sudah memang ada sejarahnya. Kita minta mereka untuk menyediakan bag ready to go. Ada mineral water cukup untuk 3 hari 2 malam. InsyaAllah dalam masa 3 hari ini pasukan penyelamat, NGO, saya sangat puji Mercy. Waktu tu saya pernah bersama dengan Mercy, sangat puji dia boleh tukar daripada bantuan perubatan kepada bantuan makanan. Itu sangat dipuji. Bukan senang nak laksanakan. Dan itu yang kita buat, seramai kekuatan APM yang kita ada bagi menghadapi bencana setiap tahun. Kalau kita lihat kepada situasi yang berlaku Tuan Muhammad, ianya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk terlibat dalam operasi bantuan seperti apa yang berlaku, terutamanya ketika berlaku banjir besar seperti apa yang berlaku sekarang ini. Antara lain cabaran yang dihadapi oleh Mercy Malaysia sebenarnya dalam melaksanakan bantuan-bantuan yang ingin disampaikan itu sebenarnya, tuan. Selalunya the first thing yang kita minta ialah rapid assessment. Sebab kita terbaiknya kalau kita boleh ada wakil kita di tempat kejadian kan? Yang tahu secara terus apa sebenarnya yang berlaku. Selain daripada dapatkan berita mungkin daripada rakan NACMA ataupun bomber ataupun APM sendiri, tapi yang terbaiknya itu yang salah satu sebab yang kita kita tubuh chapter di setiap negeri, insyaAllah. Tujuannya supaya mereka dapat first hand information apa sebenarnya keperluan di sana. Because kita respond kepada disaster is based on need kan. Jadi kalau keperluan memang makanan, and then we deploy makanan lah. Kalau perubatan, and then perubatan lah. So dari segi kalau Tuan tanya tadi, keperluan bergantung kepada apa yang tempat tu perlukan. Jadi dari segi logistiknya kita akan hantar. Contoh kita baru saja deploy 3 kita punya 3 orang staff kita ke Terengganu. Alhamdulillah dia dah dapat satu PPS di Kuala Nerus.
And then at the same time kita pun hantar ke Kelantan dan next phase perhaps we will put up our mobile clinics dengan ramainya satu-satu tempat pemindahan PPS tu. Saya rasakan memang keperluan dari segi medical memang perlulah, dan kita berhubung dengan setiap pengarah kesihatan negeri, namanya Terengganu Kelantan sekarang ni, dan juga pegawai kesihatan daerah lah, PKD di setiap pusat negeri. Apa bantuan yang kita boleh sama-sama dengan KKM lah. Itu cabaran yang dihadapi oleh Mercy Malaysia. Cabaran yang dihadapi oleh APM barangkali mungkin berbeza, tetapi basically itulah masalah yang dihadapi bila berlakunya bencana banjir khususnya. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Tuan Amir sendirilah apa yang APM harapkan sebenarnya supaya segala operasi yang dilakukan oleh APM dan juga lain-lain tenaga yang terlibat ini dapat berjalan dengan licin dan teratur sebenarnya, Tuan. Sebenarnya cabaran dalam bencana ni cuma satu, maklumat. Kalau data tu kita dapat adalah maklumat yang masih lagi betul, tapi tidak tepat. Bantuan yang disalurkan itu adalah bantuan yang betul, tapi bukan yang tepat, bukan yang dia nakkan, bukan yang diperlukan. Kadang-kadang kita memang kita dapat maklumat daripada FB, daripada mungkin saudara mara yang call kepada APM, di mana lokasi mangsa yang berlaku bencana itu kita dapat, tapi bila kita nak hantar laporan itu, kita nak hantar bantuan itu, kita tak dapat kat mana lokasi yang tepat. Itulah sebenarnya cabaran yang paling utama kita adalah data, maklumat untuk kita buat koordinasi di negeri, daerah, negeri maupun pusat. Data dan maklumat ini datang daripada pihak mana sebenarnya? Dia dapatnya adalah untuk APM kita dapat daripada pengurusi pengusaha bencana itu sendiri. Sebab ianya adalah laporan yang paling sahih sekali melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana yang diambil daripada, kalau ada JKM di pusat pemindahan ni, itulah data kita. Kalau ada APM di semasa pengoperasian, itu adalah data yang paling tepat. Kalau ada bomba berkongsikan, PDRM juga berkongsikan maklumat di bawah Pusat Koordinasi Bencana, itu adalah data yang paling tepat yang kita boleh dapatkan. Itu adalah cabaran kita. Tetapi kita juga ada langkah-langkah dalam mengatasi cabaran ini, di mana kita dah kena pasti every year kita dapat data, kita tahu kat mana lokasi hotspot berlaku bencana, terutamanya Pantai Timur. Dan APM selaku Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat daerah dan juga negeri, kita tak pernah lelah pertukaran DO, pengurusi pengurusan bencana di peringkat daerah, pengurusi di peringkat negeri. Pertukaran itu saja kita akan berjumpa dengan semua pengurusi-pengurusi ini untuk kita membincangkan ataupun menerangkan bagaimana pengurusan bencana ini boleh dilaksanakan. Dan seperti sekarang, pertukaran kerajaan, kita perlukan pemimpin-pemimpin yang berada di komuniti itu, MPKK, JKK contohnya. Mereka juga perlu diberikan satu taklimat supaya mereka juga ambil tanggungjawab sebagai leaders semasa berlaku bencana, tahu di mana pusat pemindahan, tahu di mana nak dapatkan kunci, tahu nak dapatkan incas semasa berlakunya kecemasan. Oleh demikian, semua ini adalah di mana APM juga telah mengadakan satu program, di mana sekarang ni kita lebih kepada DRR, iaitu Disaster Risk Reduction. Yang ini yang sedang digunakan pakai di seluruh dunia, di mana kita mesti menyediakan komuniti yang tahan, berdaya tahan, terutamanya masa-masa bencana. Ini yang kita laksanakan supaya leaders ni dia tahu apa yang dia perlu laksanakan semasa berlakunya bencana. Ini antaranya lah. Dan kita reportkan kepada setiap Jawatankuasa Pengurusan Bencana daerah, pengurusi oleh DO kita, pengurusi kita, pegawai daerah kita, pegawai pengurusi kita di negeri. Mereka sekarang ini adalah di Pantai Timur, dia sangat lancar dalam menguruskan bencana. Dia sangat bersedia. Sebab data-data yang dapatkan oleh Sekretariat Pengurusan Bencana tadi itu, dapatkan berapa jumlah kekuatan setiap agensi, setiap aset, supaya boleh deploymentkan semasa berlakunya bencana. Dan sudah pastinya mereka sangat bersedia untuk membuka pusat koordinasi bencana di peringkat daerah dan negeri. Itu juga adalah di mana bersedianya melalui satu mekanisme dalam kita merujuk pada MKN 20, kita rujuk bagaimana kaedah pengurusan PKOB. Di situlah di mana kita nak memperkasakan dalam menghadapi cabaran, iaitu satu komunikasi, iaitu ada data yang tepat. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah Tuan, kita diarah
untuk berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi kepada anda juga mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi nombornya 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Kita lihat dulu dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sinergi dalam membantu mangsa banjir. Dan saya difahamkan, kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekali dan ahli-ahli panel. Ya. Okey, soalan saya yang pertama. Tadi ada saya terbaca dalam peraturan akhbaran. Nak dia kata apa? Parit tak terurus. Hujan lebat punca Kelantan banjir. Boleh ahli panel ulas mengenai IKA ni. Okey, yang kedua, masyarakat belum bersedia ambil langkah berkesan cegah banjir. Ni saya ajak atau APM boleh ulas mengenai yang kedua tu. Yang pertama tu saya bagi kepada engineer tu bagi ulasan tip. Terima kasih. Wassalam. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Satu lagi panggilan ada di talian kita, Majid kalau tak silap saya dari Kuala Lumpur. Ada di talian sekarang. Assalamualaikum, Majid. Waalaikumsalam, Tuan. Saya terpanggil untuk nak bertanya. Silakan. Dalam banjir ni, yang paling berkesan untuk mencari orang yang jadi mangsa banjir adalah di helikopter. Helikopter contohnya masa di Taman Seri Muda berlaku tu, ada mangsa duduk mau sampai bermalam. Jadi mana dia helikopter kita? Okey. Menarik. Helikopter dia kalau nak cari tangan lencak dia helikopter dia terbang. Sama-sama helikopter yang all weather helikopter. Itu soalan saya. Mana dia? Itu saja Tuan ya. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Majid dari Kuala Lumpur. Itu respon daripada penonton-penonton kita lah. Dan saya percaya ramai lagi mungkin akan juga memanggil kita untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Ialah banjir itu merupakan satu masalah yang bukanlah baru sebenarnya. Setiap tahun ini hanya berlaku di merata negeri. Tapi ialah persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Soalan yang pertama tu saya tak apa dengar. Tapi mungkin Tuan dapat dengar dan dia minta penjelasan dan jawapan daripada Tuan. Nafi, silakan Tuan. Ya, soalan berkaitan dengan parit tersumbat. Air air longkang Yalah, I'm not a hydrologist ataupun civil engineer kan. Because my discipline is different. But the thing is banyak faktor lah kan. Satu, kita kena percaya dan yakin bahawa hujan ni Allah Ta'ala bagi ada sebab kan. Jadi kita tak boleh menidakkan takdir. Tapi dari segi kita sebagai manusia, sebagai hamba dia, kita kena berusaha lah. Contoh kalau kata Cik Ridwan cakapkan parit tak ni. Sebab kadang-kadang the volume of the water, the rain kan is too much kan. Jadi kita tak sempat. Kita pun tak boleh nak kata. Dan lagi satu kemungkinan longkang tu tersumbat. So kalau longkang tersumbat, of course the fingers will be pointing to majlis daerah ataupun majlis pemandaran. Betul. Kan, ataupun even local authorities like DBKL ke. Tapi kita kena sedar bahawa kita sebagai seorang ahli masyarakat, kita jagalah apa yang perlu kan. I mean, if you go to certain countries, dari segi kebersihan apa semua ni tak ada orang buang sampah mengata-kata. So it backs to apa yang kita cakap pasal community involvement, sikap community based disaster risk management yang kita buat. Ataupun kita panggil dekat mesti building resilient community, BRC. Salah satu yang kita sangat tekankan bila kita habis program kita, at the end tu kita buat program macam tu supaya masyarakat tahu apa yang diperlu buat. Contohnya longkang tersumbat. Yes, longkang tu kecil, mungkin sekarang rumah dah banyak.
So kita kena sama-sama bekerjasama. That is where the community program can do to assist the government. Kan? Jadi kalau kita dulu mungkin satu taman 100 rumah. Lepas tu keperluan semua orang nak rumah. Jadi rumah bertambah. Tapi longkang mungkin macam gitu juga. So that is where the community and the local authorities have to work together for the benefits of everybody. Maknanya semua stakeholder menjalankan tugas masing-masing. Jadi kita tak boleh larap kerajaan saja. Contohlah kan. That is just my comment. Nanti kita akan dapatkan jawapan juga respon daripada Lieutenant Colonel Amir Sarifuddin berkaitan dengan persoalan yang kedua ini dibagikan oleh Ridwan. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ni. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Okey, terima kasihlah tim kau saya ni. Kita tak mau cerita politik lah malam ni. Tak ada. Okey, assalamualaikum kepada dua ahli panel ni Sakawi ya. Ya. Okey, terima baguslah cabas daripada penawar kerana utarakan isu semasa lah sekarang ni kan. Ya. Okey, berkenaan dengan tajuk malam ni sekali kan, saya nak tajukan pada ahli panel ni kan, berkenaan dengan macam ahli panel seorang ahli panel bercakap tadi, banjir ni, monsun ni is dah jadi yearly affair. Jadi bila dah sampai lagi yearly affair tu, nak tanya ke, ada ke apa yang menyebabkan yang bila yearly affair ni dia tak ada ke satu tindakan daripada pihak-pihak berwajib supaya meredakan keadaan banjir ni. Seolah-olah macam bila dah yearly affair tu kita faham lah kan, tak ada ketindakan seolah seperti macam nak mengurangkan banjir tu kepada tempat-tempat yang tertentu ke, ataupun macam mana, ataupun dari segi bajet ke, ataupun macam mana. Mungkin ahli panel boleh komen sikit lah dari segi tu kan. Yang keduanya saya nak tanya berkenaan dengan tu dari segi persediaan tu. Jadi ke atau pengarah APM ni cakap tadi kan, dari segi persediaan tu saya rasa saya nampak macam bila dah nak banjir tu barulah macam barulah nak tercari-cari. Lepas tu adalah pihak yang datang nak bagi bantuan bot lah, apalah macam-macam lah kan. Jadi dari segi persediaan tu adakah mencukupi ataupun dari segi logistik tu mencukupi? Tu je saya nak tanya Sakawi. Okey, baik. Itu, terima kasih Sakawi. Baik, terima kasih banyak-banyak. Baha dari Kuala Lumpur, persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya dibagikan. Mungkin ini tugas berat jugalah kepada Lieutenant Colonel Amir Sarifuddin untuk menjawab. Saya bangkitkan dulu persoalan yang dibangkitkan oleh Majid dari Kuala Lumpur tadilah. Yalah, dia sendiri melihat, kita bercakap tentang aset-aset yang digunakan dalam usaha operasi menyelamat ketika berlakunya banjir, tapi dia kata tak nampak pun helikopter, sedangkan helikopter amat diperlukan dalam usaha untuk mengesan ataupun melihat mangsa-mangsa banjir yang mungkin memerlukan pertolongan. Saya tak tahulah, mungkin APM boleh jawab persoalan ini. Baik, soalan kali ini adalah sangat teknikal. Mungkin kita perlukan apa daripada teknikal-teknikal kita, iaitu untuk menjawab. Tapi bukan itu isu dia. Isu dia adalah kerajaan dari segi aset, dari segi kita buat assessment daripada udara, kita buat assessment daripada darat, even kita buat assessment daripada air, semuanya kita laksanakan. Assessment dia punya rakaman-rakaman dia, pemetaan tu ada. Isu dia adalah bila report daripada pemetaan yang kita ambil daripada helikopter dan kita hantar kepada PKOB di pusat, isu kita adalah assessment nak masuk pula. Kalau daripada helikopter, dia tak boleh sewenang-wenang parking di mana-mana atas tempat yang sangat berisiko. Even kalau flat sekalipun, sangat berisiko. Dan itu yang kita maklumkan tadi. Kita sangat risau bila bencana ini berlaku di kawasan yang urban, yang seperti dihadapi di Indonesia, Bali, dihadapi oleh Jepun, di mana bencana tu sama berlaku macam Kelantan, Terengganu sama, tetapi pembangunan krisis berlaku bencana tu sangat tinggi, dia peak terus.
Di mana kalau kita pergi ke Kelantan Terengganu, satu kawasan tu mungkin terjejas 100 orang. Tetapi kalau berlaku di bandar, di Kuala Lumpur yang seperti dikatakan tadi tu, kawasan yang sama luasnya, tetapi kepadatan penduduk dia boleh impact sehingga 10,000, sehingga 20,000. Jadi risiko juga telah dinilai. Kerajaan juga telah cuba sedaya upaya nak menggunakan laluan udara. Tetapi akhirnya seperti yang kita nak menjawab soalan tadi tu, secara teknikalnya laluan air iaitu di laluan darat itu adalah yang paling efektif sekali yang boleh dilaksanakan. Dan tapi sekiranya diperlukan penggunaan helikopter seperti mana yang disebut oleh pemanggil kita lah dalam usaha untuk operasi menyelamat itu, saya pasti ianya akan digunakan kalau keadaan sesuai untuk digunakan. Yes, dia telah pun terbukti. Banjir 2014, 2015 di Manik Urai, di mana tak boleh laluan air sekalipun, kita perlu melalui sungai yang sangat deras. Dan akhirnya helikopter dia akan drop bantuan itu, dan akhirnya siapa yang ada kat dalam tu, macam mana nak manage? How you manage bagaimana you menguruskan bantuan tersebut yang kita jatuhkan daripada helikopter, yang kita turunkan melalui tali sampai ke itu. Yang isu adalah boleh dilaksanakan, tetapi siapa yang akan melaksanakan apabila dapat bantuan? Itu antara cabaran-cabaran kita. Memang betul kita ada kemudahan itu, tetapi isu dekat sini adalah bagaimana kita nak menggunakan melalui udara dengan aset, faham, helikopter yang sangat besar, dengan cuacanya nak landing di tempat yang berisiko, dengan mangsa yang sedang menunggu di kawasan landing tu, bukan di dalam bangunan, tapi kawasan landing menunggu bantuan. Itu juga asesmen dilaksanakan oleh pasukan-pasukan penyelamat di Malaysia. Jadi risiko juga telah diambil sebenarnya, kita ambil kira. Okey, menarik. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Insinyur Muhammad Hanafi, satu persoalan lagi yang saya perlukan respon daripada Tuan Amir ialah berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur. Ialah dia mengatakan bahawa kita pun menyebut tadi bahawa isu berlakunya banjir ini seolah-olah is an annual issue lah, berlaku setiap tahun sebenarnya, cuma kita tak tahu sama ada serius ataupun tidak. Tetapi dari segi koordinasi di antara jabatan-jabatan yang terlibat daripada agensi-agensi yang terlibat itu, apakah kita memang ada dah set up sebenarnya satu badan, satu organisasi yang mungkin melihat isu ini sebagai satu isu yang serius dan perlu sentiasa diberi perhatian yang serius sebenarnya, Tuan Amir? Sebenarnya jawapan pada soalan itu, sebenarnya kerajaan kita sebenarnya faham bencana banjir semasa musim timur laut setiap tahun, dan kita memang tahu kawasan itu adalah kawasan banjir. Dan sebenarnya kita, perancangan kerajaan juga sebenarnya kita ada bayangan ini adalah perancangan yang terbaik, bayangan, tetapi dia adalah satu mimpi lah, kita dreams, kita bayangkan bahawa kita ada satu pengurusan bencana yang bagus. Tapi untuk melaksanakannya, akhirnya kita kena jaga sensitiviti juga. Berapa lama orang tu duduk di kampung tersebut, betapa sukarnya nak mengalihkan orang yang telah lama duduk di kampung itu untuk dialihkan ke kawasan. Kerajaan juga kita pada tengok yang Terengganu contohnya, mereka telah membuat tambatan di tepi pantai, sepanjang pantai. Supaya apa? Supaya nak kita panggil nak memenuhi kehendak untuk dia duduk di situ dengan selamat, dan itulah kaedah-kaedah yang kerajaan telah laksanakan. Tapi kalau kita nak tengok, sebenarnya kerajaan sebenarnya telah memikirkan untuk memindahkan mangsa ini ke lokasi yang lebih selamat, tetapi kena ambil kira juga sensitiviti penduduk dekat situ sebenarnya. Kalau kita rasa bahawa tak apa, saya boleh berpindah bawa seorang, tapi kita ada dalam Malaysia ni lebih kurang berapa juta. So kalaulah dalam 1,000 orang seorang menoleh, kita boleh, tak ada masalah. Tapi kalau 100 orang menoleh, 1,000 akan menoleh. Jadi itu masalah yang kita sedang hadapi oleh di Malaysia ini, di mana betul kita tahu kawasan berisiko, tetapi akhirnya kerajaan juga kena akul bahawa suara rakyat itu juga sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan kerajaan. Betul sebenarnya. Okey, saya nak bangkitkan persoalan bersama dengan Tuan Hanafi. Kita tahulah Mercy Malaysia sebenarnya
terlibat dalam operasi-operasi bantuan bukan saja di dalam negara tetapi di peringkat antarabangsa, dan itu sudah pun direkognize oleh peringkat antarabangsa sebenarnya. Tetapi bila kembali kepada operasi untuk membantu mangsa-mangsa banjir di negara kita sendiri, kita tahu Mercy Malaysia juga telah dan akan terus melakukan apa saja yang terdaya untuk membantu mereka yang terlibat sebagai mangsa banjir ini sendiri. Tetapi persoalan yang penting dan menarik juga di sini yang ingin saya dapatkan ialah tentang apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tentang sikap mangsa-mangsa banjir itu sendiri. Apakah ini juga menjadi satu masalah ataupun persoalan yang sukar sebenarnya untuk diselesaikan oleh mana-mana pihak, termasuklah Mercy Malaysia sendiri? Okey. Kita sebenarnya patut bersyukur, Syakawi. Negara kita ni yang paling bencana yang paling besar setakat ni banjir. But if we go to other countries, our neighbour Indonesia, gempa bumi, tsunami, gunung berapi, Masya Allah, kita patut lebih bersyukur. Macam saya cakap tadi, ada seorang pemanggil, annual affair meaning that kita sentiasa bersedia lah. Dan memang dah itu kedudukan kita ni di Garisan Khatulistiwa dan MTL Monsun Timur Laut setiap tahun. Tak boleh nak lari kan? lagi. Cuma macam Tuan Amir cakap, sama ada agak teruk ke ataupun lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, itu saja. Dari segi preparedness, I'm sure because kita sebenarnya salah satu daripada pertubuhan yang dengan rakan NAKMA kan, dengan bomber, dengan APM. Jadi kita sentiasa berhubung, dan bila informasi dapat tu, kita akan share lah among us. Jadi contoh tahun ni yang teruknya Terengganu, Kelantan happen to be my state, my own state. Okay. I was brought up in both states actually. Okay. Jadi kalau dulu banjir macam orang kata apa, pergi main pesta kan. Pesta air dia. Ya, macam tu. Cuma berbalik pada Syakawi cakap pasal sikap, memang betul. Our experience dekat Philippines, bila dia kena Haiyan kan, walaupun negara dia kita nampak lebih berbanding dengan kita kan, lebih susah kan, tapi dari segi orang dia, bila dia dapat bantuan tu sangat-sangat berterima kasih. Dan kita pernah buat program dengan sekolah, ada sekolah di sana. Setiap pelajar tiap-tiap pagi dia akan ambil penyapu, dia akan bersih tandas, dia bersih sendiri. So dia punya sikap, dia punya adab memang macam gitu. Jadi kalau berbanding dengan kita, tapi kalau saya cakap mungkin setengah daripada parents dia won't lagi lah, nak suruh anak dia bersih tandas ke apa semua kan. Kita ada tukang kebun, ada tukang sapu kan. Jadi that's why bila sampai bencana macam gini, kita rasa kita susah, padahal tempat lain rasanya lagi susah daripada kita. We were in Pakistan, yang kena banjir teruk dulu kan, campur dengan gempa bumi. Jadi kita patut lebih bersyukur, dan pada masa yang sama, it's no point we are blaming siapa-siapa. Kita tengok diri kita lah, apa yang sebenarnya kita boleh buat. Macam saya kata tadi, kalau PPS ramai, memanglah 65,000 kan, dia pusat pemindahan, sampai ada pusat pemindahan yang terpaksa pindah dengan sebab air naik. So what we can do, apa, antara komuniti, antara jawatan kuasa kampung, antara jawatan kuasa masjid, apa yang sama-sama boleh buat? Because semua yang berlaku ni, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala bagi sesuatu ni ada sebab. Sebab. Jadi kita fikir sendirilah, muhasabah diri. Jadi apa bagi saya, kalau Syakawi tanya tadi, sikap tu memang betul lah. Sikap. Kalau dia pergi dekat PPS tu, dia perlukan tuala, contoh kan, dia dah ada selimut, tapi selimut dia ambil juga, bukan setakat tuala aja, contoh kan. But if you look at some countries kan, especially Japan lah, kalau kita tengok, Japanese will only take what they need. Kan, when it happen dekat Jepun itu kan, my friend, Arab friend, Muslim, bila dia tengok Jepun ni beratur satu-satu kan, dia Masya Allah, kalau tempat kaya dia kata semua bagi berebut lah. Kan? Dia dulukan orang tua, dulukan anak-anak, dulukan orang perempuan. Jadi kita
wallahualam, saya dah lama tak pergi dekat PPS kan. Tahun ni mungkin lah saya balik kampung ni, mungkin saya sempat lah nak pergi kan, tengok. Jadi kalau semua berebut-rebut, orang yang sihat pun nak pergi ke depan juga. So what happen to nenek-nenek yang orang tua kan? So sikap masyarakat, sikap kita sendiri perlu dinilai semula sebenarnya. Definitely. Okey, kita akan sambung lagi, tapi kita berehat dulu buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua tetamu di studio. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Tumpuan kita masih lagi terhadap topik sinergi dalam membantu mangsa banjir. Baik, dalam membantu mangsa banjir ini pun sesuatu yang ialah penting juga sebenarnya Tuan Amir. Kita bercakap tentang semangat prihatin rakyat Malaysia apabila berlaku saja malapetaka seperti banjir, khususnya ramai yang ingin memberi bantuan, memberi sokongan kepada mangsa-mangsa banjir dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ianya juga menimbulkan masalah jugalah, terutamanya kepada pihak-pihak yang berusaha untuk membantu mangsa banjir, menyelamat bangsa banjir dan sebagainya. Nasihat Tuan Amir jugalah kepada ialah sesiapa saja ataupun mana-mana NGO yang mungkin ingin membantu mangsa-mangsa banjir ini. Baik, sedikit daripada saya lah. Kita jangan, pertama sekali, rakyat Malaysia, janganlah marah kerajaan kalau tidak mengalihkan kampung daripada kawasan berisiko ke tempat lain. Sebab di situ ekonomi mereka sedang berlangsung, ternakan, tanaman-tanaman. Ke mana soalan tadi? Tentang bantuan, semangat prihatin rakyat Malaysia untuk sangat membantu. Prihatin. Okay. Baik, kalaulah berlaku bencana dalam skala kecil, yang kita boleh tutup kawasan hazardous supaya orang luar tak boleh masuk, bantuan keprihatinan rakyat Malaysia dia sangat tinggi. Sampai kita rasa pasukan penyelamat ni mewah dari segi makan minum dalam laksanakan penyelamatan. Tetapi bila bencana skala besar, tidak boleh kita halang daripada orang awam masuk untuk memberikan bantuan. Oleh itulah sedikit keprihatinan yang kita boleh minta dikawal daripada rakyat Malaysia. Satu, kenal pasti agensi, terutamanya Angkatan Pertanaman Malaysia, untuk memberikan bantuan dari segi, mungkin dari segi makan kering, perubatan dan sebagainya. Dan kedua, andai katalah mereka berkemampuan, memang isu kita sebelum ni, bukan sebelum ni, selama ni, mereka nak hantar bantuan tetapi nak sekali dengan logistik, di mana logistik ni telah digunakan sepenuhnya untuk bantuan mangsa di kawasan bencana. Itu juga itu juga dikena ambil kira supaya tidak menyalahkan pasukan kerajaan mana tidak mahu melayan kerana bantuan yang mereka membekalkan tidak mahu dihantar. Yang ketiga adalah mereka ni, Angkatan Pertanaman Malaysia, kita telah menyediakan satu ruang dan peluang untuk mereka melatih supaya mereka kena tahu dalam melaksanakan pengoperasian risiko yang tidak boleh dikawal oleh kerajaan, dari segi nyawa dia sendiri, dari segi harta benda dia sendiri, kecederaan yang berlaku semasa dia menjalankan operasi itu, juga mereka perlu sedar bahawa apa yang kerajaan laksanakan sebagai penyelamat, terutamanya Angkatan Pertanaman Malaysia, berbeza dengan risiko yang dihadapi oleh mereka yang membawa aset sendiri, nyawa sendiri dan kecederaan dan juga kecederaan yang akan mereka hadapi. So bagus, rakyat Malaysia sangat prihatin, sangat tinggi dia punya semangat untuk membantu, tapi mereka juga perlu ada kawalan. Dia kena faham juga autoriti di mana mereka kena lapor kepada siapa, supaya apa? Supaya mereka tidak pergi ke kawasan yang salah, pada tempat yang salah, dan bantuan yang salah, akhirnya sia-sia. So bekerjasama dengan kami pasukan penyelamat. So kita sangat fleksi. Sebelum kejadian bencana berlaku, kita boleh train you all menjadi sukarelawan tanah awam. Be part of us. Share your asset. We go together. So kita akan selamatkan nyawa seperti mana pasukan penyelamat itu dilatih. Ya, betul. Kalaulah kawasan berskala kecil, perlukan teknikal tinggi, pasukan khas saja boleh masuk. Tapi kalau berskala besar,
akhirnya tanggungjawab itu seperti kita maklumkan tadi ada tanggungjawab komuniti. Tapi kita nak tanggungjawab komuniti yang bagaimana? Kita nakkan komuniti yang membantu dan juga dibantu, dan juga mereka adalah komuniti yang ada base pasukan yang ingin membantu, yang ada ilmu dari segi penyelamatan, tahu apa nak buat semasa menghadapi risiko. Itulah perkhidmatan Malaysia yang bijak. Menarik, nasihat yang cukup menarik sebenarnya dan tepat. Saya juga nak dapat pandangan di penghujung ni, tak banyak lagi masa yang tinggal Tuan Hanafi ya. Ini tentang pembangunan semula pasca bencana, selalunya ini dilaksanakan oleh Mercy Malaysia, dan mereka ada pendekatan yang disebut sebagai Humanitarian Development Nexus. Apa yang dimaksudkan itu sebenarnya, Tuan? Okay. This is quite new lah. In fact, kat tempat kita Mercy as an organisation, as an NGO, we realise that humanitarian and development can't be separated. They has to be together. Yes. Okay. So we are sort of bridging between the humanitarian and the development. So kalau kita tengok with the global warming apa semua ni kan, so keperluan dari segi Sustainable Development Goal SDG kan, that agenda, we are, as far as Mercy is concerned, we are very strong advocator as far as that humanitarian and development nexus lah. Sebab kita tak boleh, contohnya kalau disaster ni, kita tak boleh kata benda ni short term. So it has to work together dengan development. So development pun take into consideration the humanitarian punya agenda, supaya benda ni sinergi lah, berbalik kepada kita punya ni kan, sinergi, working together, we collaborate. Contohnya kalau kata development satu tempat tu, kita tengok balik keperluan alam sekitar, keadaan, situasi, sama ada benda ni akan mendatangkan mudarat kepada in the long term dari segi kesan kepada penduduk setempat. In fact, since Syakawi mention pasal ni, kita lepas daripada bencana di Hulu Langat we just close our base camp about 2 months ago. So di sana memang kita buat aerial mapping, dan kita ambil isi rumah apa semua tu, kita tengok dari segi what the future will hold for that area, apa, because we can't stop development kan. Pembangunan, semua orang nak rumah, semua orang nak pergi sekolah, jadi dari segi pembangunan, dari segi fizikal akan berlaku. Cuma macam mana kita boleh kontrol ataupun kita boleh synergiskan dengan keadaan setempat, supaya benda ni tidak mendatangkan mudarat lah, macam cakap tadi kan, supaya benda ni boleh berlaku seiring. And then that is one of the issues yang memang kita ni lah, we call it HDN, dan our president Datuk Dr. Faizal memang sangat tekankan perkara ni, because moving forward that should be the way. InsyaAllah. Menarik. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 3 minit saja lagi. Tapi sebelum saya dapatkan kata-kata terakhir daripada Tuan Amir, saya nak Tuan sampaikan inilah, kita akan tunjuk nanti tentang bantuan yang boleh kita sumbangkan kepada Mercy Malaysia, yang ialah, walaupun saya percaya Mercy Malaysia sebenarnya masih memerlukan bantuan daripada rakyat Malaysia. Jadi mungkin Tuan boleh sampaikan info ini tu. Okey. Kami memerlukan yang pertama sekali, sebelum kita buat program, of course kita memerlukan keuangan. We have to accept that fact lah, Syakawi. We can't be doing dengan poket kosong. So kita punya fund kita apa ni, tuan-tuan boleh menyumbang kepada Mercy Humanitarian Fund, Maybank 5621 7950 4126, Swiss code MBB EMYKL. Dan lagi satu CIMB
bank 80007929 Ya. 08 Swift code CIBBMYKL dan juga untuk Islamic Social Financing. This is one of the apa ni, kita punya ni lah. Duit zakat apa semua tu, insya-Allah tuan-tuan boleh apa ni, Maybank Islamic 5642 5858 7606. Dan juga kalau tuan pergi kepada web page Muslim Malaysia, kita apa, tuan-tuan boleh pergi kepada sinilah. Jadi terima kasih Kawi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sayang sekali saya tak sempat nak dapat apa ni kata-kata daripada Tuan Amir. Tapi banyak sudah persoalan yang sudah pun apa ni Tuan Amir. Boleh lagi 1 minit dia orang kata. Tak ada masalah. Jadi silakan Tuan. Mungkin sedikit daripada saya. Sebenarnya Pertahanan Awam kita memang volunteer base. Kerajaan telah membelanjakan hampir every year hampir 1 juta untuk pembayaran allowance kepada sukarelawan yang kita telah gerakkan semasa tidak berlaku bencana ni. Mereka boleh respon kepada kejadian kecemasan yang mereka di talian 999 yang dipanggil kepada APM, dan kita telah menggunakan anggota ini sendiri. Yang kita maksudkan tu 100 juta setahun untuk allowance, dan mereka kan komuniti sendiri memberikan ke mereka allowance untuk mereka tindak balas pada kejadian kecemasan sementara berlaku bencana. Dan ini antara tindakan ataupun apa nama kita panggil strategi kerajaan untuk memastikan bahawa sukarelawan ini berjalan dengan suntikan bajet ini setiap tahun hampir 100 juta melalui anggota kita operasi dan juga pengurusan, dan mereka ini adalah orang tempatan itu sendiri. So terima kasihlah. Dan ambillah kesempatan ini kepada semua rakyat Malaysia untuk hadir dan laporkan diri di pejabat kita di mana-mana di daerah yang terdekat. Berkongsilah ilmu. Kita akan berikan ilmu supaya kita katakan tadi, kita sekarang dalam fasa menjadikan komuniti yang berdaya tahan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Amir Sharifuddin Zalman, dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Insinyur Muhammad Hanafi Ramli yang merupakan timbalan sehormat di Masih Malaysia kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi banyak persoalan yang menarik sebenarnya, tetapi apapun kita berdoa semoga isu banjir yang sedang melanda di dua negeri, iaitu di Terengganu dan juga di Kelantan ini akan dapat diredakan, dan saya percaya segala usaha sebenarnya dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Tetapi anda juga sebenarnya boleh memberikan satu semangat kepada mangsa-mangsa banjir menghadapi musibah yang sedang kita hadapi ini dengan gagah, dengan berani, dan yang paling penting ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masalah banjir ini akan dapat diselesaikan. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah ruang bicara seperti yang selalu kami janjikan kepada anda akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.